hampir lebih setengah abad. So kalau kita nak bandingkan kekuatan PAS dengan kekuatan amanah, jauh. Kita bukan apple to apple comparison. Tetapi apa yang ada pada hari inilah, kalau kita kekal konsisten, generasi mendatang itu yang akan dapat manfaat. Tidak mustahil Saudara Zamir yang baru ucap bersara dia, tidak mustahil jadi bakal Menteri Besar Terengganu. Mustahil tak? Tak mustahil. Sebab cita-cita kita cukup besar. Okey, kalau mungkin PM lah, so akad lagi PM, tak ada masalah. Tapi sebenarnya kisah yang berlaku di Terengganu ni sangat sinonim dengan satu kisah yang saya boleh sinonimkan dengan tokoh besar dunia. Iaitu beliau ini lahir pada tahun 1918 di Afrika Selatan. Dan beliau juga menyertai politik pada usia yang sangat muda. Pada awal 18 tahun, beliau meneliti politik ini bagaimana, melihat dasar politik negara yang sangat cacah marabah. Dan pada umur beliau 25 tahun, beliau menyertai sebuah parti politik yang dipanggil sebagai National African Negrian, ataupun Koalisi Afrika Selatan untuk kulit hitam. Dalam tempoh umur dia 25 tahun, menelusuri berpuluh tahun, sehingga pada umur beliau 46 tahun, dan ketika itu rombak dasar kerajaan sedang takut dengan tokoh ini. Saya tak nak sebut nama lagi, mungkin tuan-tuan boleh teka tak. Pada umur beliau 40 tahun berjuang politik menentang dasar apartheid, beliau dipenjara dan disabitkan hukuman seumur hidup. Seumur hidup. Dan setelah itu 27 tahun beliau menghadapi penjara di Pulau Robben. Akhirnya beliau dibebaskan setelah 27 tahun diringkuk dalam penjara. Dan 4 tahun selepas itu beliau menjadi Perdana Menteri. Nak katanya apa? Perjuangan yang ada pada hari ini, tuan-tuan, saudara, sahabat-sahabat sekalian, mungkin tidak boleh dilihat sekarang hasilnya, tetapi boleh dilihat 10 tahun akan datang. Tapi boleh dilihat mungkin cucu kita. Sebab kita nak tawan Terengganu bukan atas semangat kuasa, tetapi kita mahu tawan Terengganu sebab kita tahu. Seperti mana yang saudara Zamir sebut, mereka tak tahu memerintah. Hakikatnya pada hari ini, saya datang tadi ke airport, suasananya lesu. Kalau dibandingkan negeri-negeri lain, mungkin ia sedikit berbeza. Tetapi visi besar kita ialah untuk mentadbir Terengganu supaya apa? Manfaat yang kita mahu laksanakan ialah kebajikan rakyat, ekonomi negeri Terengganu itu kuat membangun. Dan kalau kita dengar lagu Amanah tadi, sebenarnya kalau saya ni dalam kita bila dah selalu nyanyi lagu Amanah, kita kadang lupa niat maksud setiap perkataan itu. Kadang-kadang perkataan itu sangat besar nilai dia. Sebab kalau kita tidak ada niat yang jelas dalam perjuangan parti ini, dalam perjuangan kita dalam amanah ini, kita akan mudah, orang kata, kita akan mudah tersungkur. Sedikit cabaran, kalah pilihan raya, kalah Pecah Terengganu, kalah semua, kita akan mudah rasa nak tarik diri, bersara dan sebagainya. Tapi Zamir bukan bersara lah, dia bersara pemuda. Kalau kita tidak ada kejelasan dalam perjuangan amanah ini, saya percaya semua di hadapan saya jelas. Kita akan pasti bahawa perjuangan Nelson Mandela itu, tokoh yang saya sebut tadi, punyalah lama, akhirnya dia akan ada hasil yang cukup besar. Dan tuan-tuan, di hadapan saya, sebenarnya walaupun Terengganu kalah besar, tapi ada yang kekal deposit. Tapi kami terus terang, kami di negeri Selangor, di Johor, di wilayah, melihat Terengganu dan Kelantan sebagai feature amanah yang cukup besar. Sebab di sini majoritinya Islam. Di sini orang kata amanah yang paling agresif. Walaupun dikala amanah tidak ada kerusi, tetapi pemudanya aktif, partinya aktif, berbanding dengan setengah negeri yang ada kerusi tapi tidak seaktif Terengganu. Dan tuan-tuan perlu berbangga dengan ketua pemuda yang ada dan semua barisan yang ada di hadapan saya. Dan please terus konsisten dalam perjuangan Parti Amanah.
Dan melalui kisah Nelson Mandela tu, kita boleh lihat bahawa perjuangan ini tidaklah mudah ya. Tidaklah dipetik jari kita boleh dapat hasilnya pada hari ini. Tetapi kita kena lihat ke depan. Parti ini bukan nak hidup 10 tahun, tapi parti ini nak hidup sepanjang zaman, supaya kebaikan itu boleh dilaksanakan hingga akhirnya. Dalam konteks parti kita pada hujung-hujung tahun ni, semua orang tahu bahawa amanah dalam fasa pemilihan. Dan sekarang ini kita pun sedang berbincang tentang siapa nak naik, siapa nak bertanding dan sebagainya. Dan saya tidak nafikan ramai di kalangan saya, di kalangan rakan-rakan saya juga berminat untuk bertanding. Saya tahu daripada nama saya ni, Omar, Smalif. Saya dengar Mas B pun nak bertanding, Mas B. Ya. Saya dengar lah. Tapi poinnya apa? Ramai yang mengatakan bahawa amanah ni tolak pilihan raya, tolak pemilihan, tolak demokrasi dalam parti. Tidak. Hakikatnya semua pimpinan yang ada di hadapan saya dipilih sama ada dalam bentuknya undian ataupun dilantik, tetapi konsepnya itu tetap pilihan raya demokrasi dalam amanah. Ya, setiap parti ada kaedah pemilihan yang berbeza. Amanah dengan style amanah, DAP dengan style DAP, keadilan dengan style keadilan, dan style yang berbeza. Adanya bertanding atas jawatan. Contohnya keadilan pertandingan presiden, pertandingan timbalan presiden. Tetapi amanah itu bertanding atas dasar 27 di nasional. Dan pertandingan itu akan dipilih siapa yang 27 tertinggi di atas, dan di kalangan 27 itu akan memilih siapa ketua timbalan dan seterusnya. Dan itu konsep demokrasinya kita telah pilih dan telah dipersetujui di dalam mesyuarat. Dan jika ada, sebab saya dengar ramai ya di kalangan rakan-rakan kita di luar parti yang menuduh bahawa amanah ni tidak demokratik, tidak meraihkan pentas demokrasi. Tidak. Kita meraihkan, siapa-siapa nak pledge bahawa ya hari ini saya nak bertanding, silakan, tak ada isu. Seperti mana yang saudara Zamir sebut tadi, lesu pemuda amanah ni. Lepas tu saya seru kepada rakan-rakan, kawan-kawan saya yang di luar sana, termasuk rakan-rakan saya sendiri. Kalau nak bertanding, please turun ke bawah. Jangan anggap bahawa pengundi-pengundi di hadapan kita ni, di hadapan saya ni, orang kata mengundi atas dasar cai, atau dasar kawan, atau dasar pasukan. Tidak. Sebab yang di hadapan kita ni, di hadapan saya ni adalah mereka yang tahu bahawa mereka nak pilih yang terbaik untuk parti. Takkan nak pilih seorang individu itu atas dasar, oh sebabkan dia ni geng aku, sebabkan dia ni pasukan aku pilih dia. Tidak. Mestilah atas dasar merit dan boleh bekerja. Kalau tidak, parti ini akan rosak. Kerana dipimpin oleh atas dasar cai, dipimpin oleh atas dasar pasukan semata-mata, bukan atas dasar kemampuan dan merit seseorang itu. Oleh itu kita bertanya dalam konsep 27 yang tertinggi. Dan kalau dalam konteks amanah, kalau kita bandingkan dengan banyak parti lain, Terengganu adalah negeri yang paling banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Dan dalam tengok sekarang ni, saudara Hazbi tak ada hari ni. Contohnya kalau kita tengok, amanah adalah antara parti yang betul-betul mengangkat suara anak muda di pentas pilihan raya. Dalam pilihan raya yang lepas, pilihan raya negeri maupun pilihan raya umum, pemuda yang bertanding dalam pilihan raya lepas ada 30% hingga 40%, bergantung pada negeri. Dan saya dimaklumkan di negeri Terengganu 50%. Betul? Ada 2 seat je kan? So 50% lah. So ada negeri 50%, ada negeri. Tapi secara umumnya, kalau kita lihat, walaupun Hazbi kalah di Temeloh, walaupun Temeloh itu ialah kerusi incumbent amanah, kerusi yang sangat kuat untuk kita menang, Hazbi kalah di Temeloh, tetapi parti masih lagi membuat keputusan untuk angkat lagi sebagai senator. Maksudnya apa? Maksudnya parti sedar bahawa pemuda di dalam amanah ni perlu diangkat. Apa jua platform, kalah pun diangkat. Kalau ada ketua pun mesti diangkat sebagai, paling tidak sebagai calon kerusi yang cukup kuat di Temeloh. Dan apabila saya baru hari ini dalam 2 minggu lepas, saya baru balik daripada London bersama dengan rakan-rakan partinya lain, pergi kunjungan
ke parti-parti tempatan di United Kingdom. Saya jumpa dengan Labour Party, saya jumpa dengan Scotland Party, saya jumpa dengan Conservative Party di London. Saya tanya cabaran mereka apa yang mereka hadapi setakat ni. Bila saya tanya, rupanya mereka juga hadapi cabaran yang sama macam kita. Hatta mereka siap puji lagi kita yang berada dalam Parti Amanah ni, sejauh mana mereka dilayan oleh abang-abang berbanding kita dilayan oleh abang-abang. Contohnya, kebanyakan calon yang bertanding dalam pilihan raya UK yang lepas, lebih kurang 15% dan ke bawah di kalangan calon muda 40 tahun dan ke bawah. Dan di kalangan mereka pula masih diorang kata kami ni paling besar tuan, panggil bahasa Inggeris lah. Kami berhadapan dengan dinosaur politik. Dinosaur politik diorang lagi banyak. Kita ada mungkin 2, 3, 4 Anwar, Mahathir, Hadiawang dan sebagainya. Tapi mereka punya dinosaur lagi besar. Dan lagi parah, dinosaur mereka bukanlah presiden ataupun bukanlah Perdana Menteri, tapi masih menguasai parti. Dan selection ataupun pemilihan pemuda ataupun pemilihan calon-calon itu berdasarkan ranking parti dan juga berdasarkan senioriti dalam parti. Dan sangat payah orang muda dalam parti, sama ada Conservative, Labour Party ataupun Scotland National Party, untuk anak muda mereka ke depan. Berbanding dengan parti kita, berbanding dengan parti-parti kebanyakan dalam Pakatan Harapan, kita diangkat jauh lebih baik. That's why dalam konteks amanah ini, kena lihat ke depan ini kita lah sebenarnya estafet perjuangan. Kita inilah penyambung pada perjuangan. Kalau anda kekal bersama dengan pemuda amanah, tidak mustahil gelombang ini akan berlaku, dan mungkin tempiasnya akan sampai ke Terengganu, sampai ke Kelantan. Tidak mustahil yang berada di hadapan saya boleh bergelar yang berhormat, boleh bergelar sebagai Menteri Besar, boleh bergelar sebagai Esko. Tapi niatnya apa? Niatnya untuk memberi kebaikan, rahmah, seperti mana yang kita gagaskan dalam parti kepada rakyat Terengganu. Itu cukup kena jelas dalam bab ini, bukan semata-mata kerana kuasa. Dan dalam konteks kita berhadapan dengan generasi muda pada hari ini, saya sangat percaya, dan ini adalah satu pendirian saya, bahawa parti ini perlukan perubahan. Ya, tidak ada parti yang tidak berubah. Ianya akan sentiasa berubah. Because kata Heraclitus, the only thing that constant in life is change. Kalau kita tidak berubah, kita akan diubah. Dan perubahan itu menuntut kita supaya sentiasa melihat diri. Dalam konteks generasi muda yang ada pada hari ini, kita lihat bahawa anak muda sudah lebih banyak menghabiskan masanya dalam social media yang pelbagai. Dulu kita lihat Facebook semata-mata, tapi gelombang yang kita tidak lihat berada di TikTok, berada di yang sekarang ini saya dengar di media sosial yang baru. Kalau kita tidak berubah dari segi pendekatan kita, sebab kita kena lihat anak muda pada hari ini secara kajiannya sangat mudah tertarik kepada sentimen berbanding fakta. Kalau kita tidak berjaya mengolah fakta kita kepada sebuah sentimen yang boleh menarik hati anak muda, kena ingat, kebatilan yang tersusun tetap akan menang berbanding dengan kebenaran yang tidak tersusun. That's why perubahan yang perlu kita laksanakan ialah dari soal pendekatan kita. Saudara Zamir telah sebut sebenarnya di hujung tadi, bahawa kita mungkin dari segi wibawa politik itu ada, dari segi credibility parti kita ada. Tokoh-tokoh yang berada di hadapan saya ini cukup hebat. Saya nampak ada seorang influencer di sini yang sangat hebat. Tapi pendekatan kita engage dengan generasi muda pada hari ini sudah berbeza. Dulu kita lihat bahawa dengan main bola dan sebagainya itu sudah memadai. Tetapi kena ingat, sumber terbesar info mereka adalah di social media. Dan saya lihat, dibandingkan kita dengan Perikatan Nasional, penguasaan social media jauh berbeza. Dan saya sendiri pun sedar, even saya sendiri pun masih cuba untuk keep up dengan generasi muda pada hari ini. Ya, saya masih muda, Zamir tidaklah. Tapi
Situasi dah berbeza. Kalau kita meletakkan pemikiran lama kita dan kita tidak mahu berubah dengan pemikiran yang ada, pendekatan yang ada, kita akan diubah. That's why kita penting penting untuk terus mengadaptasi perubahan, atau tidak kita akan ditolak oleh perubahan. Dan Parti Amanah sebagai satu parti Islam yang berada dalam Pakatan Harapan, yang berada dalam kerajaan, sudah pasti kita mahu bahawa imej Islam dalam sebuah kerajaan itu perlu wujud dan jelas imejnya. Dan kita sebagai sebuah gerakan pemuda di dalam parti, kita kena ingat kita mungkin rasa kita nak play safe banyak benda dengan abang-abang. Tapi bila saya borak dengan abang-abang, khususnya pimpinan atasan, yang paling saya rapat sekarang ini ialah YB Adli Zahri, Dr. Zul, YB Khalid Samad. Saya face to face dengan mereka. Sebenarnya abang-abang ni nak anak muda, orang kata pemuda macam mana? Dia kata, kamu buatlah apa kamu nak buat, kami akan tengoklah. Kita lihat selama ini bahawa abang-abang akan terkesan dengan apa sahaja yang kita cakap. Maksudnya kalau boleh kita ni nak tanding ni kena rapat dengan pimpinan. Betul, memang betul, soal networking tu betul. Tetapi kalau kita banyak play safe dari segi soal dasar, dari segi soal demi perjuangan orang muda di luar, kita akan dilihat tidak relevan lagi. Khususnya dalam kita nak tarik balik undi muda, tapi pada masa yang sama kita tak nak cakap isu orang muda. Kita nak orang percaya pada kita, pada masa yang sama usaha kita tidak mahu untuk orang percaya kita. Kita ada denial dekat situ. Nak ke tak? Nak ke tak nak? Kalau aku cakap nanti fikir parti tak suka, tapi impactnya bagus. So dia banyak pertikaian di situ. Akhirnya kita tak buat apa-apa. Itu yang kerap berlaku dalam parti kita. That's why perubahan itu perlu bermula pada hari ini. Dan mungkin ada di kalangan kita yang telah berubah. Bagus, teruskan. Dan kalau boleh, rajak rakan-rakan untuk turut sama dalam perubahan, khususnya dalam kita mendekati generasi muda yang sangat berbeza konteksnya. Saya ingat dulu saya paling aktif pun di Facebook. Rupanya saya ketinggalan IG dah wujud lama. Sekarang ni saya ingat saya dah aktif ke IG, rupanya saya ketinggalan lagi. TikTok lagi jauh ke depan. Saya ingat TikTok dah ada, sekarang ni ada banyak lagi. Thread lah, apa ni, macam apa? X, Twitter, sekarang X lah dan sebagainya. So, macam-macam lah. So, kalau kita tidak adapt dengan perubahan ni, maaf, kita akan terus kekal terbelakang. Walaupun kita ada satu beban fakta yang cukup kuat, tapi kalau tidak ditanggapi dalam bentuk sentimen yang cukup hebat, kita akan tetap kalah. Of course, kita sebagai sebuah parti politik, kita nak isu masa yang ada pada hari ini tetap kita tanggapi. Dan ucapan saya ini tetap akan direkod dan akan disebarluaskan. Dan isu yang paling besar yang kita hadapi hari ini ialah isu tentang penggabungan Grab dengan Foodpanda. Kita risau sebenarnya. Risau dengan nasib rider-rider. Dan apabila berlaku penggabungan dua duopoli yang terbesar ini, Foodpanda dan juga Grab, apa yang akan berlaku? Satu ialah diskriminasi dan juga terkesan terhadap golongan rider-rider yang di kalangannya adalah anak muda. Dan di kalangan anak muda ni pula adalah mereka yang berpendapatan rendah dan berisiko untuk tidak berpendapatan. Ini masalah dalam segmen e-hailing. So apabila berlaku penggabungan antara Grab Food dan juga Foodpanda, akan mewujudkan satu ekonomi monopoli yang menyebabkan nasib golongan rider, dan pada masa yang sama pengguna-pengguna di luar sana tidak ada pilihan lain untuk memilih. Apabila terlalu kuat satu pihak, akhirnya terkesan satu golongan. So di sini kerajaan perlu lihat bahawa perlu ada intervensi kerajaan. Satunya supaya kebajikan rider-rider kita yang di kalangan anak muda, yang kebanyakannya mereka adalah berpendapatan rendah dan berisiko tidak berpendapatan, perlu dipastikan terbela. Dan kedua, dari segi sudut harga, perlu ada kawalan. Dulu ada persaingan lagi, Grab dan Foodpanda. Sekarang tidak ada persaingan. Yang lain ada persaingan, mungkin Shopee dan sebagainya, tapi dibandingkan dengan saiz mereka, jauh ketinggalan. Dan
Kenapa saya sebut isu ni ialah supaya kita tidak lari dalam kompas politik. Bahawa politik kita bukan soal politik nak catur siapa dalam parti, tetapi tentang konteks apa yang berlaku di luar. Kita perlu bercakap supaya rakyat dilihat bahawa kita pejuang kepada rakyat. Kita tidak hanya boleh jadi pejuang kepada aktivis aktivis atau kata pejuang kepada rakan-rakan politik kita saja. Kita adalah pejuang kepada rakyat. Sebab akhirnya nanti relevan atau tidak relevan kita sebagai sebuah parti adalah rakyat memilih kita sebagai pimpinan atau dalam konteksnya ialah sebagai wakil rakyat ataupun tidak. Kalau mereka tidak pilih, lama-lama kita pun tidak relevan. Justru pada hujung kalam saya sebagai perasmi, saya sangat berharap bahawa pemuda amanah Terengganu terus kekal bersama dalam perjuangan Parti Amanah, sudah tentu. Tapi pada masa yang sama, komitmen kami di peringkat Pemuda Amanah Nasional untuk melihat Pemuda Amanah Terengganu terus diperkasakan. Saya bincang dengan saudara Hasbi bahawa kalau kita masih lagi mengambil polisi membantu negeri yang kuat semata-mata, turun banyak di kawasan negeri kuat, kita akan menyebabkan Kelantan, Terengganu, Pahang yang berada di pantai timur ini akan terus lemah dan kalau tidak ada tumpuan. Dan antara tumpuan yang paling besar yang kita akan mulakan adalah pada pilihan raya kecil Kemaman. Ini adalah komitmen saya sebagai naib ketua pemuda dan rakan-rakan saya di peringkat pimpinan yang lain untuk dipastikan hampir semua turun dalam pilihan raya kecil Kemaman. Sebab kalau ianya yang tidak diterbitkan dalam bentuk gerak kerja, akhirnya parti ini akan terus lemah. Dan saya percaya di bawah kepimpinan saudara Zamir dan mungkin yang akan selepas ini menyambung, saya percaya bahawa kerjasama di antara parti kita dan juga kerjasama dengan parti-parti di dalam Pakatan Harapan dan juga di kalangan Barisan Nasional, jika terus kita kuatkan, manfaatnya itu akan cukup positif. Sebab kalau kita masih lagi berhadapan dengan musuh yang orang kata seperti mana yang Zamir sebut, orang kata negeri walaupun terkuat, terbesar, terkuat di dunia, tapi tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Seperti mana Kelantan telah berlaku, akhirnya ada satu seat amanah. Tidak ada yang mustahil. Politik is the art of possibility. Tidak ada yang mustahil. Kalau boleh kita ke depan ini kita kuatkan barisan, kita kuatkan kejelasan politik kita, kita mahu amanah Terengganu terus kuat dan seterusnya boleh mentadbir negeri Terengganu. Boleh? Boleh? Baik, saya dengan ini merasmikan mesyuarat Konvensyen Pemuda Amanah Terengganu buat tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasmikan.